وبركاته. الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان كلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع دور الجبال يسبحن وتسبحنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما والحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حفظ المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, dengan mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi nyawa kepada kita, di mana kita panjang umur kita ini, kita duduk dalam ketaatan kepada Allah, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat engkau jaharkan amin serta iman. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan sunat iaitu engkau jaharkan amin berserta iman, yakni engkau kuat amin itu bersama iman. Ini adalah suatu adab yang mana Syekh Abdul Samad Al-Limbani yang karang kita ini, dia buat mari satu lagi perkara yang berkaitan dengan setengah daripada adab, yang mana bahkan dia mengundang kepada mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kalaulah kita muafakat, maka dia sabit dengan beberapa hadis Nabi sallallahu yang mana Rasulullah menyatakan siapa wafaqa siapa yang membaca amin itu muafakat mereka ini dengan bacaan iman, maka ta'ammul lil malaikah, maka diamin oleh golongan para malaikat. Yang ini salah satu perkara yang disunatkan kita baca bersama iman, iaitu ketika tak kala amin. Ini biasa kita sebut dah, tambahkan kita selalu dengar, tapi sebagai mutalaah, sebagai ulang kaji balik, itu jangan, salah satunya perkara yang mendapat pahala ini jangan kita tinggal. Kalau imam kata amin, maka kita aminlah sekalipun, sekali dengan iman. Amin. Imam kata amin, kita pun amin sekali. Hatta seorang yang belum masuk dalam sembahyang pun setengah dikatakan oleh para ulama disunat juga dia membaca amin di luar tu. Dia mari sebagai orang masbuk lah. Kita kata tiba-tiba imam tengah baca Fatihah, lepas tu imam habis baca Fatihah tu imam nak sebut amin, dia baru nak angkat takbir. Maka setengah kata ulama disunat juga dia kata amin. Itu di antaranya. Jadi inilah muafakat. Tapi kebanyakan jadi terbalik. Kata ulama seperti mana Liman Syekh Hasan, iaitu seorang ulama bekah mufti kerajaan Mesir, dalam kitab Fathul Syariah, dia menyatakan bahawasanya tetapi bersalahan kebanyakan manusia, yakni perkara tidak disunat bahkan dimakruh dia membuat. Contohnya rokok imam rokok, dia rokok sekali dengan imam. Imam sujud, kadang-kadang imam datang sujud, dia sujud dulu ataupun sujud bersama dengan imam. Imam i'tidal, dia i'tidal sekali dengan imam. Yang
hak yang sepatutnya iman i'tidal baru i'tidal, iman rakaat baru dia rakaat, iman sempurna sujud, iman sempurna rakaat barulah dia sujud dan rakaat. Itu di antaranya. Tetapi jadi balik kata Syekh Hasan bekas mufti Kerajaan Mesir dalam Fathah Syar'iyyahnya, iaitu dia menyatakan itu ada pun hak yang disuruh muafakat kebanyakan manusia meninggal, yakni amin ni. Amin maksudnya berserta dengan iman. Tapi hak yang sebaliknya, rokok yang tidak disunatkan bahkan makruh bersama imam, dia buat. Itu di antaranya, itu di antara disebut oleh seorang mufti di Mesir tu, bekas itu di antaranya. Dan sunat engkau baca pada sembahyang subuh, kemudian daripada Fatihah tulul mufassili, yakni surah yang panjang, iaitu daripada surah Hujurat hingga surah Amma, yakni amma yatasaalun tu, sampai surah Amma. Panggil daripada surah Hujurat tu, yakni daripada Amma, yakni disunatkan baca surah-surah yang panjang. Itu di antaranya pada sembahyang subuh. Zakirlah kita sembahyang seorang ke ataupun berjamaah, disunatkan panjang sedikit, bukan panjang sangat. Kalau orang jadi imam, maksudnya panjang itu kerana nak memadai dengan rakaat yang pendek. Surah iaitu sembahyang subuh ini adalah sembahyang yang pendek, bagi 2 rakaat saja. Maka disunatkan panjang. Boleh baca surah ataupun surah-surah lazim yang panjang. Itu di antaranya. Mana disunatkan. Nak baca pendek pun tak ada masalah. Cuma disunat saja. Itu di antara disebut oleh para ulama. Dan pada sembahyang zuhur dan asar dan isyak, surah yang berpertengahan seperti was-sama'i dzatil buruj, itu di antaranya. Dan barang yang hampir sepertinya. Adapun solat zuhur, solat asar, solat isyak, disuruh pertengahan, baca jangan panjang sangat. Itu sembahyang zuhur lebih lagi lah. Itu solat zuhur, asar, adapun isyak surah pertengahan, lebih lagi iman. Ini baca surah yang isyak, kerana sembahyang isyak ni salah satunya sembahyang yang besar fadilatnya sembahyang berjamaah. Kerana ketika itulah manusia mengantuk, letih, sembahyang isyak tu. Cuma baca pertengahan ini disebut oleh Syekh Abdul Samad yang mana dia nakal dalam kitabnya. Dan pada sembahyang maghrib surah yang pendek, itu seperti qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, wal 'adiyati dhabha. Itu di antaranya. Maknanya pada orang sembahyang maghrib ni baca surah pendek-pendek, itu memadai dah dengan waktu yang pendek, supaya kita dapat mengerjakan ibadah-ibadah lain selepas itu. Khususnya sembahyang sunat maghrib. Sunat maghrib, sunat selepas maghrib itu adalah sunat yang muakkad, maka disuruh kita mengerjakannya. Maknanya di saat itu kita baca hak panjang pun tak ada masalah. Cuma panggil susunan dia begitu dah. Maknanya solat maghrib ni waktu pendek. Selepas daripada waktu maghrib itu adalah waktu yang panggil mustajabah, ataupun waktu yang dikenali sebagai ghafil, iaitu manusia lalai ramai ketika itu. Waktu maghrib lah ramai orang yang lalai. Maka kalau orang itu dapat duduk dalam ketaatan kepada Allah, seperti mana dibahas oleh Imam Syekh Az-Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala, itu adalah anugerah Allah. Waktu maghrib ni bukan waktu mudah nak duduk atas tikar sembahyang. Bukan mudah nak pergi sembahyang, nak sembahyang awal, nak ibadah itu, ibadah ni. Waktu maghrib waktu pendek, waktu kebanyakan manusia sibuk. Bahkan setengah manusia yang tidak menjaga ibadah, kadang-kadang dia tinggal terus sembahyang maghrib. Itu di antaranya. Sebab waktu maghrib lah waktu ramai lalai. Bahkan kita tengok sendirilah, waktu maghrib pukul 7 baru pergi makan. Pergi makan awal-awal tak boleh, pukul 7 pergi makan. Order-order makanan
bukan mudah, bukan siapa selalu. Dia main dengan orang ramai pula. Kena molek pukul 8. Pukul 8 kadang-kadang kena molek habis tu waktu pukul 9 kena molek. Ada orang ramai. Itu di antaranya. Ini suatu perkara yang sangat sia-sia lah. Itu di antaranya. Yang mana ini orang panggil orang yang termasuk dalam kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sentiasa melazimi gitu semua, bimbang masuk pada ayat Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara, kamu tidak melihat orang-orang yang menukarkan nikmat Allah itu dengan suatu kekufuran, kembali kekufuran, kufur terhadap nikmat Allah. Wa ahallu qaumahum daral bawar, bukan dia seorang buat kerja. Wa ahallu, dia ajak pula ke ahli keluarga dia, anak-anak kaum keluarga dia, kaum kerabat dia, pakat buat guna nikmat itu guna jalan yang diridha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min zalik. Banyak waktu maghrib, tu waktu maghrib. Sebab itulah disuruh oleh Imam Ghazali, dia menyatakan, kalau kamu nak tahu tahap ibadah kamu dengan Allah, ketakwaan kamu dengan Allah, kamu tengok pada waktu maghrib. Itu kata Imam Ghazali. Kamu nak tengok keadaan ketakwaan kamu dengan Allah, bagaimana ibadah kamu sepanjang kamu hidup, daripada umur kamu balik sampailah sekarang yang Allah beri umur kepada kamu tengok pada waktu maghrib itu macam mana keadaan kamu, kata Imam Ghazali. Kalau kita boleh jaga duduklah ibadah pada waktu maghrib, itu adalah kamu dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah diri kamu, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sebab waktu maghrib adalah dikenali sebagai waktu ghafil, iaitu waktu orang panggil ramai orang lalai, itu di antaranya. Jadi di antara dia suruh baca surah yang pendek-pendek, kerana di sana ada juga amalan-amalan, disunat membaca. Lebih lagi sunat sembahyang sebelum maghrib, itu di antaranya. Dan sunat dibaca pada sembahyang subuh di dalam berpergian-pergian. Pada rakaat yang pertama kemudian di Fatihah itu qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian di Fatihah itu qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Jadi sunat berpergian ni ada musafir lah. Ada pun orang nak musafir, iaitu disunatkan dia baca pendek lah. Dia pergerakan dia ataupun dia buat sembahyang jamak tu, maka sunat dia baca pendek-pendek je. Kerana kalau setengah kata ulama, kalau panjang-panjang kadang-kadang jadi hati ni jadi lara pula. Maksudnya dia akan ingat nak pergi lepas ni, nak pergi sini pula, nak pergi sini pula. Jadi memadai dah dia baca surah yang pendek. Adapun kalau dia baca surah panjang, hati dia dapat jaga. Panggilnya dia panggil nak sambung perjalanan dia tu dak pokok-pokok apa. Maknanya panggil perjalanan dia tu tidak ta'jil, tidak bersegera pokok-pokok lah. Maka disunat boleh dibaca surah yang panjang. Itu di antaranya. Dan hendaklah engkau pada ketika berdiri sembahyang itu menundukkan kepala, padahal engkau sampai akan tilik matamu atas tempat sujudmu, supaya hadir hatimu, dan jangan engkau berpaling ke kanan dan ke kiri di dalam sembahyang itu. Qala musannif rahimahullahu taala. Ni yang panggil Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni, panggil dia ajar selalu. Maknanya supaya inilah aturan ibadah yang mana perjalanan orang soleh terdahulu beginilah. Itu di antara gambaran dia, begitulah. Sebab kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain banyak disebut, tapi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani ni dia sebut sikit supaya hak ni barang penting dalam kitab ini. Bagi ni sebuah perkara sunat-sunat. Sebab tu disebut adat sembahyang juga. Di saat dia cerita bab akidah di hadapan, bab hati di belakang, tapi bab adat sembahyang kena jaga. Itu di antaranya. Ini orang panggil ulama al-amiliyin, ulama yang beramal dengan ilmu dia, yang sebenarnya dia berpandukan kepada Imam Ghazali. Dia berpandukan pada Imam Ghazali.
Kerana kuat seseorang diri itu, keteguhan iman seseorang itu berpunca daripada ibadah. Maknanya kalau cakap pandai, begini tak kira lah, cakap pandai, mengajar pandai, begini pandai, syarah pandai, ajak orang begini, atau orang panggil alimul lisan, alim pada lidah saja, tetapi tidak beramal dengan apa yakni nisbah pada ibadah, tidak beramal dengan ibadah, maka orang panggil dia orang ceton juga, ada jadi begitu. Dia kuat seseorang itu mesti dengan amal soleh. Amal soleh barulah jadi keteguhan, jadi sifat-sifat ketakwaan, bukti ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Jadi dia kata di sini hendaklah sunat, maknanya hendaklah di sini yakni sunat engkau berdiri itu dan menunduk pandangannya. Sabit dengan hadis Musallam, Rasulullah kata bila kamu sembahyang hendaklah kamu tunduk pandangan kamu, kerana syaitan dia berkeliaran di hadapan kamu tak nampak. Dia itu semata-mata dia nak kacau kamu, supaya kamu tidak khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat pertama tu, peringkat kedua lah orang panggil. Peringkat pertama dia melambatkan ibadah kepada Allah. Dia buat rasa malas buat ibadah kepada Allah. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua, dia mari ni lah, dia mengganggu. Dia mari buat suruh ingat sesuatu, uzkur kaza, ingatlah itu, ingatlah ini. Peringkat kedua. Tetapi bila kita dapat halangi peringkat pertama, peringkat kedua, dia kata orang ni dah boleh kacau, hebat sembahyang dia, khusyuk sembahyang dia ni. Pandangan dia pun tak tengok ke kanan ke kiri ni. Maka dia akan ganggu ibadah yang terakhir, iaitu yang selalu kita dengar sama, iaitu merasakan aku lebih. Tu peringkat yang akhir lah tu. Dah kita buat ibadat ikhlas pada Allah, alhamdulillah. Dia pun atur pula, dia kacau pula hati kita, mai perasaan, bijak aku buat ibadah, ikhlas molek aku, khusyuk molek aku. Orang tu tak begitu rasa. Orang lain tak macam aku rasa aku buat ibadah ni jadi. Dia mari ujuk lah, mari rasa hairan diri dengan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan dia tidak boleh nak menjahatkan seseorang, dia akan membaikkan diri seseorang. Yakni diri seseorang itu akan merasa diri dia hebat, pandai, bijak, rajin ibadah, rajin amal sunnah begini. Dia akan mari perasaan-perasaan gitu. Na'udzubillah min zalik. Itu bahaya yang disebut oleh para ulama. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala. Jadi sunat tengok pada tempat sujud. Begitu juga kalulah sembahyang dikatakan sunat kita tengok tempat sujud, ada pun sembahyang yang tanpa sujud, yang tidak memerlukan kepada sujud dan rakaat pun dikatakan sebagai sunat. Contohnya sembahyang jenazah lah. Sembahyang jenazah, sembahyang banyak tu, afdal anda tengok pada tempat sujud. Maknanya afdal duduk di atas garisan, supaya kita dapat tengok tempat duduk, tempat sujud tu. Maknanya tapi kalau orang ramai boleh rapat-rapat lah. Tapi balik orang ramai tempat luas, setengah tu dalam surau, dalam masjid kadang-kadang rela dia semayang rapat-rapat agak. Sepatutnya semayang atas garisan itu lebih afdal. Tapi di masjid mana-mana kita tengok, begitu belaka, surau ke masjid ke, kebanyakan sembahyang rapat juga, sunat saja. Tapi sunat itulah kita nak pahala dalam sembahyang jenazah. Sebab dia tidak memerlukan pada rokok dah, dia tidak memerlukan pada sujud dah. Tapi ulama kata kalulah hak begitu, disuruhkan kita tengok pada tempat sujud. Kalau ke dalam kawasan masjid, kawasan surau yang masih luas, disunatkan duduk di atas garisan supaya dapat tengok tempat sujud. Itu lebih afdal. Itu pun dikatakan sunat. Maka apatah lagi kita sembahyang hak fardu ni. Itu di antaranya yang disebut oleh para ulama. Sebab ada pun sembahyang jenazah ni kadang-kadangnya tak orang ramai kita memerlukan sembahyang rapat, supaya kita tak tengok di atas tekak seseorang, rambut dia macam mana, tekak dia macam mana. Maknanya sunat tengok tempat sujud.
Itu di antaranya. Jadilah kalulah sembahyang jenazah pun disuruh tengok pada tempat sujud, maka lebih-lebih lagi lah sembahyang fardu. Di mana sembahyang fardu ni sembahyang di atas garisan, di atas saf, itu di antaranya. Supaya tidak lalai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap tu ulama buat, tu di antaranya. Setelah itu maka engkau rokok serta mengucap takbir. Lepas tu rokoklah seperti biasa. Takbir Allahu Akbar, dan lanjut olehmu akan takbir itu hingga sempurna rokok. Seperti biasanya, maknanya sunat panggil jangan sayang takbir itu Allahu Akbar. Tu kadang-kadang Allahu Akbar baru dia rokok. Dia hak comelnya sembahyang hak comel, yang mana perjalanan orang soleh terdahulu terbukti dah. Iaitu bila rokok biar sempurna dengan takbir. Kita nak rokok Allahu Akbar, itu di antaranya. Dan takbir kalau boleh yang dibahaskan oleh sekolah dalam qaul Imam Syafi'i, iaitu bila takbir yang dalam sembahyang tu ada dua saja takbir yang panjang. Sayugianya disebut dalam kitab lain. Sayugianya jaga takbir itu. Mana takbir daripada i'tidal nak turun pada rokok Allahu Akbar. Tu dua takbir pertama. Yang kedua nak naik pada rakaat yang seterusnya Allahu Akbar. Itu di antaranya. Hatta ulama kata kalau putus itu pun boleh sambung lagi Allahu Akbar. Itu di antaranya. Jadi itulah comelnya sembahyang. Itu di antara. Jangan ikut orang. Kadang-kadang setengah-setengah tu dia kata dah nak sembahyang gitu, tu orang tu hebat, tu guru, ustaz, hebat, sembahyang takbir tak begitu pun. Jangan ikut orang, kita ikut apa yang dalam kitab. Kadang-kadang dia sendiri pun dah ustaz, tu guru, kadang-kadang dia dah ikut juga dalam kitab ni. Ni kadang sebab sunat saja. Tak dia nak kata juga hanya sunat saja. Maka kita sembahyang ni kita nak berlaku hak sunat. Kerana hak sunat ni lah kita sudah maklum, kita dah tahu bahawasanya perkara yang menambahkan, yang menampung hak yang bocor-bocor dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Jadi sunatlah angkat tangan, sunat saja. Tanda kita angkat tangan ni ulama kata hikmah kita menyerah. Kita menyerah. Tamu angkat tangan pun tak apa, tapi awak panggil kita nak menyerah pada Allah. Kita nak turun rokok Allahu Akbar. Batu setengah ulama sufi, ulama tasawuf, dia buat begini Allahu Akbar. Kita biasa begini, tapi boleh juga begini. Itu tanda menyerah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyerah padamu ya Allah, aku ibadah jaga dah, tapi gangguan syaitan begini. Itu tanda kita menyerah. Itu hikmah dia disuruh kita angkat tapak tangan. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Seperti pada dan angkat kedua tanganmu seperti yang pada takbiratul ihram dahulu itu. Seperti biasalah. Kemudian maka engkau taruh iaitu kedua tapak tanganmu itu di atas kedua lututmu. Nak turun rokok, letak pula tangan dekat lutut tu. Dan engkau dirikan kedua betismu sekira-kira sama rata belakangmu dan lehermu dan kepala seperti papan yang satu. Jadi panggil disunatkan juga kita letak di atas tangan ni di atas lutut, seperti biasa kita buatlah. Kalau boleh jangan rata pegang begitu lutut. Sebenarnya maksudnya lutut tu biar bagikan, biar sterik belaka. Jangan dia pegang bulat ni siku dia pegang gitu terus. Tu ni panggil kepala lutut dia pegang gitu. Dia nak yang betul begitu dia, biar menghadap kiblat belaka. Itu setengah dalam kitab lah disunat begitu. Ni kadang-kadang ni lutut dia pegang gini luar belaka. Jadi hak ni menghadap tahnu, hak ni menghadap ni. Itu setengah kata ulama cermat. Sampai tahap tu ulama jaga. Maknanya kalau
lutut, ni tangan kita nak ketika rokok nak pegang lutut, biar gitu seterik belaka. Tu di antaranya. Ada orang kata kena buka sikit, ada kata rapat, itu tak ada masalah lah. Yang penting tangan kita jangan buka luah begitu, apa pegang lutut, ngata sekali tangan. Itu di antaranya. Itu yang dibahaskan oleh para ulama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan engkau renggangkan kedua sikumu daripada kedua lambungmu, tetapi jika ada sembahyang itu perempuan, maka iaitu sunat dihimpunkan setengah engkau, iaitu kepada setengahnya. Jadi ada pun lelaki disuruh buka luah begitulah. Itu kalau kita sembahyang seorang. Ada pun sembahyang berjemaah yang buka luah begini juga. Melainkan sembahyang hak baru ni, sembahyang PKP baru ni, maka baru boleh buka begitu. Ada perempuan dia tak boleh buka tu, kena rapat. Itu di antaranya disebut oleh Syekh Abu Samad Al-Bani. Jadi ada perempuan ni disunatkan dihimpunkan tangan dia, jangan buka luah gitulah. Seperti orang lelaki buka luah begitu, dia sunat himpun begitu, rapat sikit. Itu di antaranya. Dan baca olehmu di dalam rakaat itu, seperti biasalah, kita duduk baca semua subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali. Itu di antaranya. Nak baca sekali pun tak apa, tapi disunatkan baca 3 kali. Itu di antaranya. Dan jikalau ada engkau sembahyang seorang, maka lebih olehmu daripada 3 kali hingga 7 kali hingga 9 kali hingga 11 kali, iaitu terlebih afdal setelah itu. Jadi adapun kalau kita sembahyang seorang, afdal kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Adapun kita sembahyang seorang, ketika rokok, baca panjang sikit. Rokok lama, yang tak baca apa-apa, baca. Disebut sini 7 kali ke hingga 9 kali ke 11 kali. Ni kalau kita sembahyang seorang. Ni sebab fadilat besar orang yang rokok. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, satu dia rokok ataupun kelamaan mana dia rokok, selagi itu Allah hapus semua dosa dia. Tu di antaranya. Itu bagi orang sembahyang seorang dirilah. Ada pun sembahyang imam tak boleh buat begitu. Itu tak boleh. Kerana bimbang, asalnya menjadi keredaan bagi makmum, menjadi kemurkaan bagi makmum pula. Kita nak buat panjang, melainkan makmum sebuah surau, sebuah masjid itu, makmum jenis tak ada kisah, ada apa dah, itu ikut itu imam lah. Tok imam ikut ayah haji lah. Tu contohnya tok imam tu nama orang panggil ayah haji, ikut ayah haji lah. Nak baca panjang mana pun, panjang gini ke, tu ikut kita lah, tak masalah lah. Cuma bagi seorang diri, jangan tinggal, kerana perkataan subhan yang kita sebut ni, telah sebut dah sebelum ni, besar fadilatnya. Subhana yakni al-muqaddis, kita menyucikan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu bila tambah Rabbi akan Tuhan al-azim, yang maha agung, al-a'la ataupun wa bihamdi, dengan kepujiannya Allah, besar lagi fadilatnya. Inilah tu di antara besar fadilat isi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan sujud, itu di antaranya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu, maka engkau angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkat kedua tanganmu. Jadi molek kita tengok susunan dia kita ni. Molek ajar anak-anak, cucu-cucu ni. Buka bab semayang ni dah. Nak ajar anak-anak cucu bab semayang, molek. Setengah tu guru kata buka kitab ni saja. Susunan dia comel dah tu. Gini. Ajar cucu-cucu sekolah ni bukan pergi melacung saja sana sini. Moleknya selepas melacung ke cucu sekolah, maka bawalah, kira di mana saja berada, ajar. Maknanya tentang sembahyang, rukunah sembahyang gini, yang fardu. Sebab kita tengok kitab ni comel susunan dia tu. Dia ajar selalu dah. Lepas ni buat begini, lepas ni buat gini pula. Itu di antaranya. Maka setelah itu engkau angkat kepalamu hingga berdiri betul, serta engkau angkat kedua tanganmu.
dan baca olehmu ketika bangkit itu, Sami'allahu liman hamidah. Maka apabila betul berdiri, maka baca olehmu, Rabbana lakal hamilus samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'i ba'. Itu di antaranya. Ini sabit hadis Nabi sallallahu. Jadi bila kita bangun daripada i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, kita baca Sami'allahu liman hamidah, maknanya telah mendengar oleh Allah akan, iaitu mereka yang memujikannya. Kita baca Allah bacaan ni, jadi kita Sami'allahu liman hamidah, kena kena kata sikit, jangan setengah tubuh kata, jangan sami'a, jangan tukar pada alif, takut bertukar dengan makna Allah Subhanahu Wa Taala tidak mendengar. Itu bahaya. Jangan tukar. Mesti ain dengan Allah tu beza. Sami'allah. Yang ni sami'allah. Tak boleh nak ain tu biar dalam sikit, sami'allah. Ni kadang-kadang sami'a. Tu takut bertukar setengah tubuh kata. Yang ni mesti sami'an dengan maknanya telah mendengar oleh Allah akan mereka yang memujikannya. Allah Subhanahu Wa Taala dengar semua. Bila hamba dia sembahyang, Allah kata, aku dengan kamu saja ketika sembahyang ni. Sebab itulah dalam bacaan sembahyang ni banyak puji-puji. Sebab itulah ibadah hak mula-mula akan dihisap adalah sembahyang. Bentuk nisbah ibadah yang mula-mula orang tu masuk kubur akan ditilik pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tilik ibadah dia. Bentuk ibadah dah tengok puasa, dah tengok zakat, dah tengok apa lagi, haji Baitullahil Haram, tapi tilik pada sembahyang selalu. Sebab dalam sembahyang adalah bacaan-bacaan yang banyak, itu di antaranya. Maka apabila berdiri betul, maka bacalah Rabbana lakal hamilus samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'. Ataupun kita baca hak selalu kita baca sama pun, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu di antaranya. Sebab semua ni sabit dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh belaka ada orang baca mil'a, mil'u, boleh belaka. Kalau kita baca mil'u, nak tambah kuasa saya rasa nak baca mil'a, boleh belaka kerana mengikut bahasa Arab, kena belaka. Jika kita baca mil'u, jika kita baca dengan mil'u, maka orang dalam bahasa Arab, kalau mengaji bahasa Arab, dia panggil dia jadi khabar mubtada yang mahzuf. Takdir dia ai huwa, takdir huwa. Kalau kita baca ia, mil'u, ia mana? Ia Allah. Allah mana? Mil'us sama, yang memenuhi. Jadi takdir orang panggil khabar bagi mubtada yang mahzuf, takdir dengan huwa. Itu dah bahasa Arab lah, itu di antaranya. Tapi kalau kita baca iaitu mil'a dengan hamzah itu bagi depan, baca mil'as sama, mil'a, bukan baca mil'u, maka dia akan jadi panggil jadi hal, jadi satu bahasa Arab panggil hal, keadaan tu, hal tu makna keadaan. Maka takdir dia hal qauluhu, maka keadaan ia ya Allah ni memenuhi antara langit dan bumi ni. Boleh belaka mil'u ke mil'a ke, tak ada masalah. Ada orang tu ada seorang hamba Allah tu dia kata ni baca mil'a, tak betul, kena baca mil'u. Dan dia buat perbahasan juga, ni forok begini ni cabang-cabang begini, maka tak boleh lah. Bacalah saja mil'a ke mil'u, cuma tak boleh mil'i, tak boleh. Mil'u boleh, mil'a pun boleh. Itu di antaranya, itu mengikut dalam bahasa Arab, itu di antaranya. Jadi kalau boleh, jangan tinggal hak ni. Kalau kita tak mau baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih tu, baca hak ni. Kerana Rasulullah sabit semua dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau siapa baca hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, Rasulullah kata 30 orang malaikat yang turun daripada langit, aku tengok di berlomba nak catat amal kamu bila membaca mil'u ni. Sebab seorang laki-laki tu kan, yang kita telah cerita dah sebelum ni, dia Rasulullah menyatakan sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba mari dia hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Lalu Rasulullah kata, siapa baca saat ni? Dia kata ana wa Rasulullah. Maka
Maka Rasulullah kata, sesungguhnya aku tengok saat ni 30 orang malaikat berlumba-lumba nak mencatat pahala orang yang berkata hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu di antaranya. Begitu juga dengan orang yang berkata mil'us sama atau mil'as samawati wa mil ard. Begitu juga dalam sebuah hadis dalam hadis Nabi SAW yang lain, Rasulullah menyatakan golongan para malaikat dia pakat turun. Dia pakat turun, dia mendengar dan dia berkata, ya Rabbi ifham li fulani, ya wahai Tuhan ampun si fulani, kasihanilah dia, kesian dia, rajin ibadah dia, ada masalah selesai dia masalah dia, dia ada kesakitan selesai kesakitan dia. Itu lebih. Sebab itulah jangan, kalau boleh tak sibuk mana, jangan tinggallah mil'us samati wa mil ard, yakni doa selepas i'tidal tu. Dan tepuk tangan baca hak ni, baca hak tadi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu pendek itu. Maknanya itu jangan tinggal, itu yang dibaca oleh kebanyakan para ulama. Sehingga dinakal oleh Al-Imam Fudhil bin Iyad dan Hayatul Awliya. Saya tengok yang mana dia menyatakan, setengah aku berasa aku ni berkhalwat, orang panggil berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Aku rasa sedap dengan berkhalwat dengan Allah Azza wa Jalla kita beribadah ketika aku berkata iaitu mil'us samawati wa mil ard ataupun hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sebab aku kata dah sebab di hadapan tu aku berkata sami Allahu liman hamidah, telah mendengar Allah. Lalu kita setelah mendengar Allah bagi mereka yang memujinya, lalu kita baca mil as-samati wal ard. Jadi kalau banyaklah kalau kita nak cerita tentang hadis orang yang kelebihan orang baca mil us-sama ni, banyak kelebihan dia. Kalau hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi itu malaikat berlumba-lumba kerana dia cinta kepada orang yang sebut perkataan itu. Itu di antaranya. Jadi kalau boleh jangan tinggallah ibadah-ibadah sunat ini, kerana dia akan menambah keuntungan kepada kita, bukan untuk ahli keluarga kita, bukan untuk cucu kita, bukan untuk isteri kita, bukan untuk suami kita, tapi untuk kita sendiri yang akan masuk kubur bersama dengan amalan, bukan dengan sesiapa saja, tetapi dengan amalan. Amalan inilah kita nak meningkatkan amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu di antaranya. Dan apabila ada engkau di dalam sembahyang subuh, maka baca olehmu di dalam i'tidal pada rakaat yang kedua itu Allahumma hdini kunut, Allahumma hdini fi man hadai. Dan apabila adalah engkau, kita berhenti di situ. Apa yang kita dengar pada pagi ini mudah-mudahan menjadi ibrah, menjadi pengajaran kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat beramal, dan bukan untuk diri kita saja, seboleh kepada sesiapa saja. Mudah-mudahan sama-sama mendapat amal ibadah yang sempurna, amal ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pada pagi ini. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma aghnina bil 'ilm wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jimna bil 'afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.